Okay, so dekat sebelah bawah dia, okay, daripada kiri ke kanan, semua ni adalah yang kita panggil ribbon. Ya, ni adalah yang kita panggil ribbon. Okay, dan kemudian dekat dalam ribbon ni kita ada yang kita panggil tab. Ya, semua ni adalah kita panggil dia tab. Okay, kemudian kalau kita tengok setiap ni dia macam ada divider. Dia macam ada divider. Okay, semua divider ni, setiap divider ni dia akan ada nama dekat bawah. So ni adalah yang kita panggil sebagai group. Okay, ni adalah yang kita panggil dia sebagai group. Ada setengah-setengah group kan, dia punya arahan tu, dia macam tak cukup tempat nak letak dalam group kita tu. Jadi apa yang dia buat adalah, dia ada satu butang dekat sini yang kita panggil dia sebagai launcher. Okay, yang mana tujuan dia adalah untuk buka dialog box. Okay, untuk buka dialog box. Jadi itu adalah launcher. Okay, kejap ya, saya copy sebab saya nak cancelkan dia. Okay, itu adalah dialog. Untuk buka dialog box, contoh macam ni. Ya, so ni adalah dialog box yang kita akan dapat lah kalau kita tekan launcher tersebut. Okay, dekat bawah ni, okay, kalau ada sebarang soalan boleh stop saya ya. Okay, dekat bawah ni, ni adalah yang kita panggil sebagai name box. Okay, name box ni, dia akan bagi tahu kita dekat mana kita berada. Contoh, sekarang saya tengah dekat development ni. Kejap Contoh sekarang saya dekat sini. Kan, dekat kolom F, dekat row 20. Jadi tu sebab dekat dalam name box ni, dia kata F20. So kalau saya klik dekat tempat lain, dia akan bagi tahu alamat yang lain. Okay, kemudian dekat sebelah dia, sebelah kanan name box kita tu, ni adalah untuk kita insert function. Kadang-kadang kita nak masukkan formula, kita tak tahu formula apa yang sesuai. So kita boleh tekan FX ni untuk masukkan formula tersebut lah. So ni adalah untuk insert function. Dia lebih kurang macam wizard juga. Dia bagi tahu kita nak letak apa semualah kan. Tapi dia tak cakap, nanti takut kita pengsan. Okay, so yang ini adalah yang kita panggil sebagai formula bar. So formula bar ni, apa yang kita type, semua dia akan ada, kita akan nampak dekat sini. Jadi kita boleh type dekat mana-mana dalam sel, okay, ataupun kita boleh type dekat sini. Dia mana-mana pun boleh, dia okey. Ya. Okay, so tu adalah kita punya formula bar. Yang mana, kejap. Yang ada apa, satu butang tu dia sebelah kiri A. Dia ni macam tersorok sikit sebenarnya. Orang jarang nampak. Okay, yang dekat sebelah kiri atas ni adalah yang kita panggil dia select all. Jadi kalau kita nak select semua, mungkin kita nak select macam jauh sangat perjalanan dia kan. So boleh tekan butang tu untuk select all. Ya, so tu kita boleh select all. So tu adalah butang. Kejap saya copy paste. Saya ada copy paste dekat chat jadi kalau katakan macam nak apa tu, nak download boleh download ya. Okey.
So tu adalah kita punya yang atas-atas tu. Stres saya. Okey. Untuk name box kita, kalau siapa perasan ada yang 3 dot ni, 3 dot ni adalah untuk kita resize kita punya name box. Jadi kalau rasa macam perlu panjang-panjang, boleh je lebarkan dia. Ya. Okey, kalau rasa kita punya formula bar ni terlalu kecil, macam tak cukup untuk tulis formula panjang-panjang ke kan, boleh klik butang ni untuk besarkan dia. Okey, butang ni kita boleh tekan untuk besarkan dia. So nanti dia akan besar. Kalau rasa macam tak ada pun besar sangat, boleh je bawa mouse pergi, nanti kita akan nampak dia punya arrow jadi atas bawah. Tekan jangan lepas, tarik ke bawah. Boleh je besarkan sampai mana kita rasa cukup. Ya. So kalau rasa nak kecilkan balik, boleh tekan butang ni balik semula. So tu adalah formula bar kita. Okey, dekat bawah ni, semua okey ke? Kalau saya laju macam Jet Pejuang, bagi tahu ya. Okey, so dekat bawah ni kalau kita tengok, ni adalah status bar kita. Okey, dekat status bar kita ni ada yang sangat-sangat penting kita tengok, iaitu ready. Okey, yang ini. Okey, ready. Okey, ready. Ready ni kalau katakan tiba-tiba kan kita tengah-tengah nak buat benda kan, tak boleh tekan lah ni. Apa ni tak boleh tekan? Sebab cuba tengok dekat bawah ni. Dia biasanya bukan ready. Okey, dia sama ada edit ataupun enter. Jadi kalau ada case macam ni, tak apa, jangan risau. Okey, tekan je escape. Kalau kita tekan escape ataupun tekan enter, okey, tengok kat sini saya tekan escape, dia dah okey balik. Sebab dia selalunya pasal dia ingat kita tengah nak type sesuatu kan ataupun betulkan sesuatu. Tu sebabnya dia tu sebabnya dia macam blurkan dekat atas tu. Ya. So tu adalah ready. Okey, sebelah kanan, okey, kita ada shortcut. Okay, ni adalah view yang kita boleh. Kadang-kadang kita nak tengok kan bila kita print, dia sampai kolom mana kalau kita print. Kan, ataupun kita nak tengok kita nak pasang, nak buat header, nak buat footer semua kan. Jadi kita boleh pergi dekat sini. Okay, kita boleh pergi dekat sini. Yang butang kedua. Okay, butang kedua ni kita panggil dia page layout view. Ya, kita panggil dia page layout view. Jadi, bila kita tekan page layout view ni, kita nampak, bila print dia akan sampai kolom I paling hujung. Ya. Jadi yang mana ada extra-extra tu dia dah masuk dah kolom lain. Page lain. Kolom lain pula. Page lain. Okay, jadi tu adalah kita punya page layout view. So kita nak pasang, nak letak header, nak letak footer, tu nanti insya-Allah kelas kita yang akan datang. Ya. Okay, kadang-kadang kita kan bila kita tengok kan, kenapa bila kita nak print kan dia semua sampai kolom F aja. Kolom GHI ni dah dianaktirikan, dia pergi ke page lain. Kita boleh pergi dekat page break preview dekat sini. Salah pula. Kejap. Page break preview. Butang yang ketiga. Ya. Okay, so page break preview ni kita boleh nampak ada yang dotted line tu. Jadi kita boleh ubahkan dia. Ya, kita boleh ubahkan dia kalau katakan macam ada kolom yang dah termasuk ke page lain. So kita boleh ubahkan dia lah. Kita boleh tarik je. Ya. So kita akan nampak. So dekat page break preview ni kita boleh tahu page 1 kat mana, page 2 kat mana. So kalau kita tengok, kalau perasan kan page 1 kita dekat atas tapi dekat sebelah kanan page 3. Sebab dia akan pergi daripada atas ke bawah. Okay, dia pergi daripada atas ke bawah.
Jadi tu adalah page 2 kita. So page 3, kat bawah ni page 4. So kalau kita print kita akan dapat macam ni lah. Dan macam mana kita nak betulkan dia, insya-Allah kelas akan datang. Okay, jom kita pergi dekat normal balik semula. Okay, ni adalah normal by default dia pergi dekat sini. Okay. Okay, dekat dekat sebelah kanan ni ada tanda tolak campur semua. Tu adalah untuk zoom in sorry, untuk zoom in dan juga zoom out. Okay, untuk zoom in dan juga zoom out lah. Jadi kita boleh je tarik tekan tanda campur tolak kan. Tapi ada juga cara lain iaitu kita tekan control dekat keyboard. Mouse kita semua kan ada ada roda kan. Jadi tekan control, pusingkan roda, tu pun adalah zoom in zoom out juga. Jadi dia adalah banyak cara kan, kata orang nak pergi Seremban banyak jalan kan. So tu dia ada banyak cara lah. Okay, kadang-kadang kita dah biasa guna file tu. Memang kerja kita guna file tu je, tak ada lain kan. Aduh, sekejap. Dia memang stres tahap gaban bila jadi macam ni. Ni saya rasa pasal kucing ni. Okay, kadang-kadang bila kita dah biasa sangat guna file tu, jadi kita tahu berapa saiz yang sesuai sebenarnya. Yang sesuai untuk kita zoom. Kan, macam contoh 130. Jadi kita tak payahlah macam nak tekan control semua kan. Jadi apa kita boleh buat adalah kita klikkan yang ada percentage dekat bawah ni. Okay, kita klikkan dia yang ini. So bila kita klik kan, kita akan dapat satu dialog box. Yang mana dialog box ni kita boleh typekan terus berapa percentage yang kita selalu guna. Okay, so kita boleh klik kat situ lah. Macam tadi 130 kan. Okay, kadang-kadang ada orang kan macam dia kata, alamak kecilnya tak nampak. Okay, kita cuma nak bagi dia tengok yang ini je. Kan, lepas tu dia kata kecil sangat tak nampak kan. Jadi apa kita boleh buat adalah kita select semua ni. Yang mana kita nak bagi dia tengok. Kita klik dekat percentage tu. Kita ambil fit selection. So dia akan nampak semua ni lah. So tu adalah view. Jadi kita tak payah macam nak zoom in, zoom out semua-semua tu tak payah. Ya, kita bagi Excel buat kerja tu. Okay, so tu adalah zoom. Okay, jadi kalau katakan saya nak letak 100%, kan tadi 130 kan, saya type balik 130. Dapat balik yang tadi. Okay, so tu adalah macam mana kita, bukan macam mana lah, sedikit sebanyak pengenalan Excel punya screen. Okay, satu lagi yang saya nak tunjukkan adalah kalau kita buat selection. Okay, sekarang ni saya buat selection ni adalah text. Kalau kita buat selection text, dekat sini kita boleh nampak dia punya berapa item yang kita select. Okay, dekat bawah ni. Kalau kita select nombor, maklumat yang kita akan dapat tu lebih sikit lah. Jadi kita nampak average, kita nampak count. Jadi kalau katakan kita bukan macam kita tak perlu buat calculation tapi kita nak kena tahu jumlah. So kita boleh select mana kita nak dan kita nampak dekat bawah ni. Kalau katakan masing-masing tak ada, boleh. Yang mana Sorry Shui, which one Enlarge which part Shui? Before this, okay. You mean the zoom in, right? Okay. Okay, untuk zoom in tu, okay, kita boleh gunakan control. Okay, dan kemudian pusingkan kita punya scroll dekat mouse tu yang ada roda tu. Okay, so tu adalah salah satu cara untuk zoom.
in dan juga zoom out. Okay, sometimes kadang-kadang kita rasa sebab kita dah biasa guna, so kita tahu ada percentage dia yang kita selalu guna. Jadi kita tak payah nak macam tekan control kan, scroll tak payah. So apa yang kita boleh buat adalah dekat lower right corner, dia ada percentage kat situ. Oh, yang highlight tu. Okay, faham. Okay, so boleh klikkan yang ini. Okay, dan nanti akan dapatlah boleh letak berapa persen. Okay, katakanlah kita ada certain part yang kita nak highlight. Ya, bukan highlight lah, maksudnya kita nak tengok ada certain part kita nak bagi orang tengok. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah kita select mana-mana yang kita nak. Klikkan dekat percentage tu. And then ambil fit selection. Klik OK. Is this the one, Shui? Shui, is this the one? Yang ni ke? Dia kan stress. Apa kejap? Bukan stress dengan Shui, jangan. Bukan Shui, not stress with you. Stress with my nose. Rasa macam nak cabut. Hidung pun ada. Aduh. Okay, so ni adalah zoom in kita lah. Ya, zoom in, zoom out, semua tu boleh. Kejap. Okay, untuk yang calculation tadi, kalau katakan tak ada yang dekat bawah ni kan, dia cuma ada sum je ke ataupun tak ada banyak-banyak ke dan sebagainya, kita boleh right click status bar kita. Okay, right click status bar. Dekat sini kita akan nampak apa yang kita nak. Ya, kita boleh select. Mana yang ada check mark, tu yang akan kita nampak lah, dia akan display. Mana yang tak ada check mark, dia tak ada. Okay, so kalau katakan macam kita tak perlu minimum dengan maksimum, kita boleh buang. So bila kita klik dekat luar, tadi ada minimum maksimum kan? Sekarang dah tak ada dah. Okay, sekarang dah tak ada dah. Sekarang tak ada minimum, tak ada maksimum. Jadi kalau nak balik semula, okey je, right click. Boleh ambil minimum, boleh ambil maksimum. Okay, so tu adalah kita punya apa ni lah, tools kita kan, kita nak gunakan. Okay, ada sebarang soalan sebelum saya masuk topik yang seterusnya? Semua okey Okey. Untuk selection, okey, jadi kalau kita klik kan, kita klik dekat mana-mana, kita akan nampak dia punya apa tu? Dia punya alamat tu dekat kita punya name box. Okey, yang mana ada dekat sini, ni adalah yang kita panggil sebagai active cell. Okey, active cell. Active cell tu maksudnya kalau kita select banyak-banyak pun, tapi kalau kita type, dia akan type dekat active cell. Ya, jadi contoh macam katakan saya select semua kan. Saya punya, nampak tak dekat sini D2. So ni adalah active cell. Kalau saya type, dia akan type dekat sini. Okay, so tu adalah active cell. So kalau kita buat calculation ke apa-apa, dia adalah dekat sini. Kalau kita tekan enter, dia adalah dekat sini. Dekat dalam active cell. Ya. Okay. Kita boleh select. Ya, sorry, ni adalah navigation. Kalau kita nak bergerak, okay, yang ni saya tak nak tunjuk. Tapi boleh tak semua orang pergi je dekat mana-mana dekat tengah-tengah. Kalau sesiapa ada yang buka file tu ke kan, buat sama-sama dengan kita. Okay, boleh tak semua klik dekat tengah-tengah? Okay, yang ni minta maaf siapa yang gunakan komputer. Okay, boleh tak dekat keyboard tu, yang ini kan, saya sebenarnya terus terang saya tak pernah imagine benda ni. Tapi hari tu barulah saya ternampak situasi ni. So dekat keyboard, siapa yang tak ada kunci home dengan home tu saya minta maaf
Tapi ada setengah-setengah kunci home tu dia bergabung dengan kunci lain. Jadi nak tekan home kena tekan Fn. Dia ada jenis macam tu juga. Yang itu nasib baik ada juga. Ada sekali tu saya nampak home dengan N, END tak ada. Yang tu saya minta maaf sangat-sangat. Okay, so siapa yang dah select mana-mana dekat tengah-tengah, boleh tak tolong tekan kunci home dekat keyboard, tengok apa jadi. Apa jadi bila kita tekan kunci home? Ke dia tak pergi mana-mana? Sebab dia tak ada rumah. Dia ke tepi kan. So bila kita tekan kunci home, dia akan pergi ke kolom pertama. So kolom pertama kita, ya kot, saya rasa MacBook. Saya pun tak sure lah. Cik Fiz, saya pun tak sure. Okay, so tapi kalau kita tekan home, dia akan pergi ke kolom pertama. Ya. Okay, tolong klik lagi dekat tengah-tengah. Okay, ada satu butang END. Tolong tekan. Tolong tekan END. Okay, so bila tekan tak pergi mana-mana, kena tekan arrow ke kanan. Terlupa pula saya. END tekan arrow ke kanan. END arrow ke kanan. Dapat tak? Tapi dia kena tekan cepat-cepat. Right? Kena cepat-cepat. Dia kalau lambat sikit je, dia macam merajuk. Dia pergi ke kolom terakhir yang ada teks. Ya, END arrow ke kanan, dia pergi ke kolom terakhir yang ada teks tu. Okay, cuba tekan control home. Pergi ke hujung kanan, betul? So cuba tekan control home. Okay, so kalau control home, dia akan pergi balik ke kolom atas. Dia akan pergi ke A1. So kat mana saja kita berada, okay, dia akan pergi ke kolom 1. Okay, cuba tekan control END. Okay, dia akan pergi, okay. Dia kan kalau END tu, kalau semua macam kata, kenapa dia pergi dekat sini tempat kosong kan? Okay, sebab kalau kita tengok dekat P ni, dia ada benda. So, control END tu, dia akan pergi ke kolom terakhir, row terakhir. Okay, dia akan pergi ke kolom terakhir, row terakhir. So, kolom terakhir kita dekat P, tapi row terakhir kita dekat bawah ni. Ya, dekat 95. Jadi tu sebabnya dia pergi ke P 95. Okey. Okey, jom tekan control home. Okey, cuba kalau katakan kita nak pergi ke kolom terakhir yang ada teks, okey, kita tekan control arrow ke kanan. Kalau kita nak pergi ke baris terakhir yang ada teks, kita tekan control arrow ke bawah. Okay, so control arrow ke bawah tu dia boleh pergi ke baris terakhir dekat dalam kolom yang sama. Ya, jadi kalau katakan saya nak pergi dekat atas, katakan saya letak cursor dekat sini, control arrow ke atas dia akan pergi ke atas baris pertama. Ya, jadi kalau katakan contoh kan data kita tu besar sangat dan kita memang kena pergi dekat baris terakhir, kita tekan control home, lepas tu tekan arrow ke bawah. Sebab selalunya kalau kita nak tambah data biasanya dekat kolom pertama kan, jadi kita boleh tambah dekat situ, bawah. Jadi kita tekan control, jadi dekat bawah tu lah.
Cuma tapi memanglah kita kenalah turun dia satu baris ke bawah. Okey ke semua? Okey Okey. Dalam Excel kita ada kod yang kita gunakan. Okey, dalam Excel kita ada kod yang kita gunakan, iaitu kod yang paling asas selalunya adalah yang kita gunakan colon. Okey, colon ni dia bermaksud hingga. Okey, colon ni bermaksud hingga. Okey. Okey, hingga tu maksudnya katakanlah kita ada, biasanya kita nampak yang ini kan. Selalu kita nampak macam ni, dalam formula kita nampak yang ni kan. Ni dia adalah A1 hingga A5. A1 hingga A5. Jadi kalau kita nampak kolon tu dia kata daripada mana sampai mana. Okey, satu lagi kod yang selalu kita gunakan adalah koma. Okey, koma ni bukan kamu tetapi dia adalah dan. Okey, so kalau kita kata A1, A3, A5. So maksudnya A1 dan A3 dan A5. Okey. So ni adalah kod yang selalu kita gunakan dalam Excel. Okey, dia ada satu lagi kod tau yang kita jarang sangat guna, iaitu space. Kan yang ada space bar kat bawah tu kan? Space. Space ni adalah kejap. Saya selalu lupa ayat dia tu. Saya pun tak tahu kenapa. Nak kata saya tak suka, saya suka. Tapi saya pun selalu terlupa. Kejap. Dia macam ni. Ingat tak kalau kita belajar gambar Raja Van? Siapa boleh tolong saya? Kalau kita belajar gambar Raja Van kan, dia yang dekat persilangan. Okey. Dia persilangan. Okey. Dia adalah persilangan. Okey. Contoh persilangan tu adalah, kejap. Itulah, saya selalu terlupa. Saya pun tak tahu kenapa. Nak kata saya anak tirikan dia, tak adalah pula. Okey. Persilangan tu contoh dia kan, macam katakanlah saya kata A4 sampai C8. Lepas tu saya tekan space. Saya kata A5 sampai B7. B9 lah. Okay, so apa yang berlaku adalah, katakanlah ni adalah A4. A4 sampai C8 dekat sini kan. Okay, lagi satu adalah A5 sampai B9. Okay, ni saya letak warna ni lah sikit. Macam tu. Jadi apa yang akan berlaku adalah dia akan select dekat sini sahaja. So apa-apa kita punya selection tu dia akan selection dekat sini je. Yang dekat sini, dekat atas ni semua diabaikan. Okay, so tu adalah persilangan. Okay, ni cerita je. Okay, kejap saya saya pastekan Okay. Jom kita try dekat sini. Okay, dalam contoh macam kita kata kita ada 3 kod tadi kan. Okay, so dekat sini boleh tak semua tolong saya typekan A5 sampai I10. Okay, A5 sampai I10. Cuba tekan enter tengok apa jadi. Sebab kadang-kadang kita dah tahu kan kita nak select yang mana kan. So kita boleh terus typekan dekat kita punya name box tu. So bila kita typekan A5, alamak hilang pula.
sampai I10. Bila kita tekan enter, dia akan selectkan untuk kita. Okey, jadi kita boleh gunakan yang dekat atas tu. Semua okey ke? Oh, Cik Razak baru masuk. Okey. Semua okey? Okey. Lagi satu, kalau katakan kita nak gunakan yang dan tu, kita boleh letak A5, A10. So, bila kita tekan enter, dia akan selectkan A5 dan juga A10. So, A10 ni akan jadi active cell kita. Okey? Okey. Okey, lagi satu, katakanlah saya nak buat, kejap, mana saya punya kat sini. Okey, katakan kita nak buat A20 sampai I50, okey, dan juga A70 sampai silap, 80. Okey, kejap. Saya ni pelupa sikit, so kena tulis. A20, I50, A70 hingga I80. Okey, jom kita try. Okey, so dekat sini A20 colon I50 koma sebab kita dan kan. A70 colon I80. Okay, cuba tekan enter. Dia selectkan tak untuk kita? Ada selection tak? Ada tak? Ke tak ada apa-apa jadi? Ada. Ada kan? So kalau kita tekan enter, okay, dia akan selectkan. Ada dua bahagian dia select. Satu dekat atas, satu lagi dekat bawah. Kan? Jadi dia akan ada selection lah dekat situ. Jadi itu adalah kalau kita gunakan koma. Okay, katakanlah saya nak lagi satu, okay, iaitu saya ni adalah saya nak persimpangan saja. Okay, persimpangan pula, persilangan. Nak pergi mana entah. Okay, A20 colon I50. Okay, lepas tu saya nak B30 colon I80. Okey, kita nak gunakan yang ini. A20 sampai I50, B30 sampai I80. Okey, jadi kita pergi dekat navigation. Kita kata A20 colon I50 spacebar, B30 colon I80. Okay, so typekan yang ini. Okay, cuba tekan enter. Ada jadi apa-apa tak? Ke macam tak jadi apa-apa? Ada kan? I50 spacebar. Dia huruf besar, huruf kecil tak apa dia okey je. So bila kita tekan enter, kolom A tak select. Okay, dia tak select kolom A. Kenapa dia tak select kolom A? Sebab persilangan dia kan. Jadi
kita buat tadi sampai I80. Tapi dia selectkan untuk kita sampai 50 je. Sebab yang bersilang tadi tu adalah sampai 50. Kan? Jadi ni adalah teknik-teknik yang kita boleh gunakan untuk kita buat selection. Okey. Ada satu lagi yang saya nak tunjuk, iaitu selection untuk tempat kosong. Kan? Jadi kalau katakan kita nak select satu-satu tempat kosong, takkan kita nak hafal dia punya alamat dia kan? Jadi ada cara senang untuk kita select sebenarnya. Jadi untuk buat selection, boleh tak semua orang pergi dekat A1? Bila dekat A1, kalau kita nak select semua, dia ada beberapa cara. Cara pertama, kita boleh gunakan Ctrl A. So nak gunakan Ctrl A, kita pergi je dekat mana-mana, tak kisah. Tekan Ctrl A. So dia akan select semua, termasuk tempat kosong. So tu adalah satu cara untuk select semua. Boleh cara kedua, kita boleh pergi dekat A1, tapi ni memang kena pergi kat A1. Tekan Ctrl Shift arrow ke kanan. Ctrl Shift arrow ke kanan. Arrow tu jangan tekan lama-lama nanti dia akan pergi ke kanan. Lepas tu tekan Ctrl Shift arrow ke bawah. Jadi tu adalah untuk kita select semua kalau kita nak. Tapi kadang-kadang kita nak select satu column je kan. So yang itu boleh gunakan Ctrl Shift arrow ke bawah. Ctrl Shift arrow ke bawah, dia akan buat selection. Tolong saya select semua. Boleh tekan Ctrl A. Semua dah? Sebab kita nak select yang tempat kosong ni kan? Kita nak select tempat kosong. So untuk select tempat kosong, semua ready ke? Kita pergi dekat home. Dekat sebelah kanan tu kita ada find and select. Dia ada yang ini. Ambil go to special. Ambil go to special. Dan kemudian ambil blanks. Klik OK. Saya ulang Pergi dekat home. Sebelah kanan tu ada find and select. Ambil go to special. Ambil blanks. Kemudian klik OK. So bila kita klik OK, dia akan tengok tempat kosong je dia select. Kan? Jadi tak? Dia akan ada dekat situ. Tempat kosong je dia select. Jadi kalau katakan benda tu tak kosong, dia tak select lah. Tu cara paling senang lah untuk kita buat selection. Ada sebab. Tak Syui? So jom kita masuk topik seterusnya. Topik seterusnya dia rasa macam senang sebenarnya. Tapi kan tak adalah susah, dia memang senang. Dia tak ada tapi-tapi. Saya nak tanya, bila kita type kan dalam Excel, ada beza tak kalau kita tekan tab dengan arrow ke kanan? Sama je? Macam mana? Macam mana?
sama je. Okey. Jom kita try. Okey, boleh tak semua pergi dekat A1? Okey, tapi yang ni kan macam kena buat ikut macam betul-betul sikit. Ya? Okey. Saya. Okey, yang ni tekan tab. Tak. Tekan tab Dah habis tab je tekan tab tau. Jangan tekan arrow ke kanan. Nanti dia tak jadi. Bijak. Okey, cuba tekan enter. Tengok apa jadi. Okey, saya tekan arrow ke kanan, budak. Arrow ke kanan lagi, pandai. Okey, cuba tekan kan. Cuba tekan enter. Dia pergi ke mana? Dia pergi row ketiga tapi dia pergi kat mana? Kolom A ke kolom C? Kan? Dia pergi ke kolom C. So itulah beza dia. Jadi kalau katakan macam contoh kan kita nak buat data entry. Kalau katakan macam kita ada apa tu? Kita ada banyak sangat kolom kan? Kita dapat banyak sangat kolom. Jadi kita tekan tu je. Kita tekan tab. Jadi bila kita dah habis, contoh kita kena isi data entry tu ada 20 kolom. Jadi bila kita dah habis, tekan enter, dia akan pergi balik ke kolom pertama. Kalau tidak, macam kita kena gunakan mouse kan. Jadi yang ini lebih cepatlah untuk kita buat data entry. Okay, so tu adalah satu. Okay, satu lagi apa yang saya nak tunjukkan pada semua adalah macam mana kita nak type dalam sel yang banyak-banyak. Ya, dalam sel yang banyak-banyak. Okay, jadi contohnya kan, jom kita pergi dekat A5. Okay, yang ini adalah item. So, ni adalah quantity. Adalah harga. Okay, semua ready. Apa yang kita nak buat adalah kita nak typekan pen merah, pen biru, pen hitam dengan pen hijau. Okey, ada 4 pen. Kita nak pen merah, pen biru, pen hitam, pen hijau. Okey, so kita nak type. Jadi kalau kita tengok antara pen merah, pen biru, pen hitam, pen hijau tu, yang sama adalah pen. Jadi kita tak naklah asyik nak kena type pen dekat depan tu kan. Jadi kita boleh gunakan cara yang ni juga. Okey, so macam mana kita pergi dekat bawah item tu, selectkan A6 sampai A9. Semua dah? Okey, typekan pen, spacebar, tolak, spacebar. Pen, spacebar, tolak, spacebar. Okey, jangan tekan enter, tekan control enter. So, bila kita tekan control enter, dia akan copy apa yang kita tu. Okey? Okey. Nampak tak dia punya selection tu sekarang, jangan klik kat luar Nampak tak selection tu sekarang adalah dekat kita punya A6 sebab kita select daripada A6 sampai ke bawah tadi kan. Okey, jadi dekat sini apa yang kita nak kena buat adalah kita nak letak pen merah kan, pen, lepas kita nak letak warna merah, warna biru, warna hitam, warna hijau. Jadi untuk yang itu kita tekan F2. Ada setengah-setengah keyboard yang mana guna laptop tu, dia tak boleh tekan F2. Kena tekan Fn, F2. Jadi dekat keyboard tu ada Fn, F2. Ya. Jadi bila kita tekan F2, kita pun boleh type merah. Tekan enter, dia akan turun bawah. Tekan F2 lagi. Boleh typekan biru. Enter.
F2 hitam, F2 hijau. Okey. Okey tak? Bila dah, boleh klik dekat luar mana-mana. Semua okey ke? Boleh Okey, so untuk kuantiti ni katakanlah kita nak pen merah dengan pen hitam, pen biru dengan pen merah dengan pen hitam ni kita selalu guna. Okay? Jadi kita nak kena beli 100 unit. Biru dengan hijau kita jarang guna, jadi kita nak beli 50 sahaja. Jadi apa kita boleh buat adalah kita pergi dekat B6, tekan control, klikkan dekat B8. Okay, so yang ini typekan 100. Kalau saya cepat sangat bagi tahu ya. Okay, jangan tekan enter, tekan control enter. So boleh buat yang sama untuk biru dan juga hijau. So ni adalah 50, tekan control enter. Okay, katakanlah harga dia sama je kan, tapi ni saya nak tunjuk cara lain sikit je. Jom kita pergi dekat C6. Katakan harga sebatang pen adalah RM1.80. Okay, jadi typekan 1.8. Dah ke? Tapi kan alamak, silap semua sama harga kan? Tapi kita terbuat dekat satu je. Jadi apa kita kena buat adalah kita selectkan C6 sampai C9. Semua dah? C6 sampai C9. Okay, tekan Ctrl D. Ctrl D, D untuk Denmark. Ctrl D. Okay, so tu kalau kadang-kadang kan macam kita terlupa kan, kadang-kadang kan kita cakap, alamak tadi patutnya nak select semua kan. Tapi tak apa, jangan risau. Kita boleh select semua, lepas tu tekan Ctrl D. Semua okey ke? Okey. Okey, Alhamdulillah. Yang kuantiti yang ni ke? Boleh, kejap saya ulangkan. Okey. So dekat kuantiti ni katakan pen merah dengan pen hitam kita selalu sangat guna. So selalu cepat habis, jadi kita nak buat 100 kan. Jadi kita selectkan B6, tekan control, pergi dekat B8. Okay, jadi typekan 100, tekan enter. Okay, so untuk pen biru, tekan control, pen hijau, 50, tekan control enter Yang harga macam mana? Harga RM1.8. Shui, it actually depends on your selection. So let's say if you select more than one column, then it will actually fill in more than one column. Okay, so yang harga tu RM1.80. Select sampai bawah, tekan Ctrl D. Contoh kan Shui macam ni. Kalau let's say kan kalau saya select semua ni, saya typekan 1.8, tekan Ctrl Enter, dia akan fill in semua. Tapi kalau let's say saya cuma select satu kolom, dia akan fill in satu kolom je lah. Ya.
So tu adalah kalau kita tekan Ctrl Enter. Okey ke Syui? Okey, so tu adalah kita punya data entry, ya. Okey, ada sebarang soalan tak? Sebab ni quantity. Oh, sebab kena tekan Ctrl Enter. Kalau katakan macam kita tekan Enter, dia tak jadi. Betul Cik Jeffrey, sebab kalau kita tekan Ctrl C, Ctrl V, dia macam ada dua step kan. Mula kena copy, lepas tu kena tekan Ctrl V. Okey, jom try lagi sekali nak tak Syui? Macam select this one, yang B6, tekan Ctrl B8, 100. Dia kena tekan Ctrl Enter. Tak, macam myself, I selalu tersilap apa tau. Sebab I punya FN dengan control tu sebelah-sebelah. Sometimes kan nak tekan control, I tertekan FN. Lepas tu kalau katakan yang ni, saya boleh select dekat bawah. Tekan 50. Control Enter. Oh. Okay. Tak apa, after class nanti saya bagi share screen. Boleh tak Syui? Ya. Okay, so next adalah saya ni yang ni kan saya tertinggal tadi sebenarnya lah. Okay, jom kita pergi kat navigation. Okay, so dekat navigation ni boleh tak semua tekan A? Okay, cuba tekan page down beberapa kali. Tengok apa yang berlaku bila kita tekan page down. Okay, dia ikut screen masing-masing page down. Okay, so page down ni kan kalau kita tekan dia sebenarnya kan dia bukan page by page tau. Dia sebenarnya ada selang-selang, dia macam dia ada apa tu, ada macam range dia kan cikgu. Dia sebenarnya bila kita tekan page down dia ikut kita punya screen. Kita zoom macam mana kan. Lepas tu daripada row atas sampai row bawah tu apa last row kita. So bila kita tekan page down, dia tak akan repeat balik yang sebelum ni, tapi dia akan yang the next row punya. Jadi kalau kita tekan page down, dia akan tengok berapa baris yang kita boleh fit dalam screen kita. So bila kita page down ni, tujuan dia adalah untuk tunjukkan, untuk kita view screen by screen. So dia akan macam satu screen, lepas tu lagi satu screen. Okay, tolong tekan Ctrl Home. Okay, dekat keyboard ada kunci alternate. Okay, tolong tekan ALT tu, kunci ALT. Tekan page down. Kita tengok apa jadi. ALT, lepas tu tekan page down. Alternate page down. Kan? So bila kita tekan page down, apa yang berlaku, mana page down saya? Ni. Dia bila dia bila tekan alternate, dia akan pergi ke kanan. Jadi kalau kita punya kolom tu banyak, kalau kita tekan alternate page down, dia akan pergi ke kanan, ke kanan, ke kanan. Cuba try, dapat tak? Alternate page down. Cikgu Fadli dia pergi ke tepi kan? Betul? Dapat tak? Alternate page down.
Okey ke tak okey? Okey. Oh, okey. Cuba tekan alternate je, ALT. Jangan tekan page down. Bila tekan ALT tu kan, cuba tengok dekat atas ni dia keluar tak yang ada huruf-huruf? Sekejap nak tengok. Okey. Dapat. Okey. Cuba tekan, kalau dia keluar huruf-huruf tu, maksudnya dia macam tekan alternate tu lama. Jadi tu sebabnya tak ada. Jadi maksudnya, jangan macam tekan alternate tu dengan page down tu, dia kena serentak. Macam tu. Oh, saya tahu kenapa. Ni kadang-kadang kalau yang keyboard tu macam ni tau. Kenapa tau? Kena tekan FN alternate, FN alternate dengan page down macam tu. FN alternate page down. Dapat tak? Dia kadang-kadang yang pasal ada page down tu kadang-kadang dia berwarna kan. Kalau berwarna tu kena tekan FN. Cuba try. Dapat tak? FN, kejap ada orang tak dapat masuk. Kejap. Tapi kalau guna yang ini nanti nama saya pula. Okay. Tak dapat. Okey, tak apa. Nanti lepas kelas jangan lari Okey, nanti saya tengokkan. Okey, so kalau kita tekan alternate, dia sebenarnya akan pergi ke sebelah kanan tau. Jadi tu adalah shortcut lah. Kalau katakan kita nak nak cepat pergi ke sebelah kanan. Okey, lagi satu, cuba tekan control page down. Tengok apa jadi. Control page down. Control page down. Betul. So kalau kita tekan control page down, dia akan pergi daripada satu worksheet ke satu worksheet yang lain. Jadi kalau katakan macam tak nak gunakan mouse kan, jadi kita boleh gunakan control page down. Okay. Okay. Ada sebarang soalan sebelum kita masuk topik yang seterusnya, iaitu autofill. Okay. So untuk autofill dia sebenarnya dia kalau katakan macam kan contoh, satu yang kalau kita tengok kan untuk Excel ni dia senang tau. Kalau kita nak buat selection, kita kena pastikan mouse kita tu dia bentuk dia putih gemuk. Kan dia ada macam tanda campur tu kan, dia putih dia gemuk sikit lah. Kalau autofill, dia yang kalau kita bawa dia, kalau kita tengok kan dia ada macam kawasan kat sini tau. Jadi bila kita nak gunakan autofill ni, kita kena pastikan bawa mouse kita pergi ke sebelah kanan bawah yang ada square tu dan dia akan jadi hitam kurus. Jadi kalau kita nampak hitam kurus, tu adalah untuk autofill. Kalau putih gemuk, tu adalah untuk selection. So untuk autofill ni saya nak minta tolong semua orang, tolong pergi dekat A5.
tolong typekan 1. Okay, kita nak dapatkan nombor. Okay, so kita nak dia jadi 1, 2, 3, 4, 5 semua kan? Okay, jadi apa kita kena buat adalah bawa mouse pergi dekat sebelah kanan bawah tu. Tapi sabar. Jangan lari, jangan tinggalkan saya. Okay, pergi dekat, bawa mouse, pergi dekat lower right corner dekat bawah tu. Tekan control, tarik sampai A15. Tengok apa jadi. Dapat tak 1, 2, 3? Ke tak dapat? Ke tak ada apa-apa jadi? Nombor tarik sampai ke bawah. Dia jadi kan? Dia kena tekan control. Dia kena tekan control, lepas tu tarik ke bawah. Control dan tarik mouse. Tarik pada masa yang sama, betul? Okay, so tu adalah kalau kita nak apa tu? Macam kita ada certain, macam kita ada nombor kan, nombor yang kita nak. Macam kita tahu kita cuma nak sampai 10 je. Jadi kita boleh buat macam ni. Jadi kita tarik sampai ke bawah. Okay. Kadang-kadang kalau siapa yang ada adik ke, ada anak-anak kecil ke kan nak suruh dia buat survey kan. So apa kita boleh buat adalah kita boleh buat survey cara macam ni juga. Okay, jadi contoh kalau kita nak buat survey 2. Kalau tak tekan control nanti dia 1 je semua kan. Tekan control. Dia kadang-kadang saya takut ni pasal apa tu? Control takut ni kadang-kadang jenis apa ni? Jenis laptop. Kadang-kadang ada juga betul setting keyboard. Dia kadang tu sebabnya kalau kita gunakan laptop ni, dia kadang-kadang dia lain-lain sikit dia punya kejadian dia. Macam tu. Okey. Tapi nanti mungkin kalau siapa ada desktop kan boleh try ya. Okey, katakanlah kita nak buat survey 2 kan. So kita tahu 2, 4. Jadi kita nak survey 2, 2, 4, 6, 8 kan. Jadi apa kita boleh buat adalah kita typekan 2. Kita typekan 4. Okey, sebab kita dah ada dekat sebelah kiri tau. Kalau kita tak ada sebelah kiri, kita kena tarik ke bawah. Tapi sebab sebelah kiri ni kita dah ada benda. Jadi apa kita boleh buat adalah kita selectkan 2 dengan 4. Bawa mouse pergi dekat sebelah kanan bawah tu. Double klik je. So dia akan bagi. Kan? Jadi bolehlah macam apa tu tambah tambah 1. Tapi kena ada tu kan? Tak apalah. Tapi tak apalah, kenalah tambahkan 1 kali 2, 2 kali 2 kan semua. Jadi ni adalah survey 2. Okey, satu lagi yang saya nak tunjukkan adalah berkenaan dengan bukan nombor tapi gabungan nombor dan juga teks. Kena tak dapat Oh sorry kejap. Dia kena select dua-dua, 2 dengan 4. Kalau tidak dia tak tahu nak apa tu sequence dia. Jadi kita bawa mouse hitam kurus tu dekat bawah sebelah kanan, tekan 2 kali.
Nanti akan dapat. Okay, kalau katakan contoh kan, kita ada macam kita nak buat macam bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 kan. Jadi kita tak perlu type kan bulan tu daripada 1 sampai katakan 10. Okay, sebab bila dia nampak ada teks dengan nombor, jadi apa kita kena buat adalah kita bawa mouse, pergi dekat autofill, double click. So dia automatik akan isikan untuk kita, akan naikkan untuk kita. Okay, tapi saya nak minta tolong semua orang, cuba typekan kuarter 1. Okay, cuba dapatkan hitam kurus dekat sebelah kanan tu, double click, tengok apa jadi. Apa jadi? Kenapa dapat Q 1 sampai 4 je? Kenapa dapat 1 sampai 4? Kan? Kenapa? Sebab dalam setahun ada 4 kuarter je. Dia kata ni mana yang nak sampai 5 ni mana boleh, mana ada dalam setahun ada kuarter 5 kan. Jadi tu sebabnya dia bagi kuarter 1, 2, 3, 4, lepas tu dia ulang balik 1, 2, 3, 4. Ejaan. Dia kadang-kadang kena tengok. Dia kena kena tengok ejaan. Ejaan dia tu kena pastikan betul, baru dia akan anggap yang itu adalah kuarter. Betul? Sebab setahun. 12 bulan bagi 3, betul? Kan sebab dia ada kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4. Tapi kalau letak macam ejaan dia macam tak ikut kuarter, tu dia akan bagi running. Ya? Okay, so tu adalah teks. Okay, lagi satu yang saya nak tunjukkan adalah tarikh. Okay. Q kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Okay, faham? Running tu maksudnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Dia Kelvin, I tried that last time. Last time kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Tapi boleh juga Q. Okey, jom kita masukkan tarikh hari ni iaitu 11, 12, 2021. Pun dah lupa pula tarikh. Okay, so untuk yang ni cuba double click. Okay, dapatkan hitam kurus tu, klik 2 kali. So, apa yang berlaku adalah dia akan bagi kita ikut pertambahan hari. So daripada 11 jadi 12, 12 jadi 13, 13 jadi 14 semua. Okay. So kalau katakan, jadi kalau katakan betul, kalau katakan kita kan macam nak, kita ada date dia kan, hari dia, kita boleh macam ni juga. Okay. Kalau katakan macam kita kan, kita nak buat macam mungkin kita ada jadual ke kita nak buat kan. Lepas tu jadual tu kita nak pastikan dia cuma hari bekerja je. Kita tak nak masuk Sabtu Ahad semua. Kan maksudnya hari ni 11, 12 jadi 13 kan. Boleh tak semua typekan 13 hari bulan 12? Semua dah? 13 hari bulan 12. Dah ke? Okay. So dekat sini, okay, double click kan, dapatkan hitam kurus. Double click.
Tapi dekat bawah tu, dekat sebelah kanan bawah tu, nampak tak ada autofill option ni? Ambil fill weekdays. Okay, ambil weekdays. So weekdays ni kalau kita tengok kan, nampak tak? Dia patutnya 13, 17 kan, 18 kan? Tapi dia terus pergi ke 20. Jadi kita tengok macam yang ni 24 patutnya 25 tapi dia terus pergi ke 27. Okay, sebab ni adalah hari Jumaat. 17 ni adalah hari Jumaat. Semua okey ke? Okey. Satu lagi adalah, dia satu lagi sebenarnya ada beberapa lagi sebenarnya. Okey. Kadang-kadang kita macam contoh kan, kita setiap bulan tu kita kena bayar bil lah, contoh je kan, pada tarikh. Ada tarikh tertentu. Contohnya macam katakanlah pada setiap 20 hari bulan kita kena bayar bil. Jadi tolong saya typekan 20 hari bulan 12, 2021. Semua dah? Kan contoh macam nak bayar kredit kad ke kan, rumah ke kan. Double klikkan dia. Okay, dekat bawah tu dia ada option fill months. Okay, so bila fill months tu, dia akan tolong kita letakkan tarikh yang sama tapi pada bulan-bulan yang berlainan. Okay. Okey ke? Soalan? Ya. Maaf ya. Itu weekdays untuk group B. Kalau group A macam mana? Macam mana? Itu weekdays untuk group B. Okey. Kalau kita lihat daripada 20, dia terus lompat kan. 17 tu hari Jumaat. Kalau kalau di Johor 17 tu cuti. So our weekdays is on 17 to 18. Kalau dekat sini kita lihat 17, 18 hari yang biasa punya. 17 hari Jumaat. Okay, jadi considered as weekdays. Okay. So dia terus lompat kepada 20. 20 tu adalah waktu cuti. So, so macam mana tu? Ini kalau consider this as a group B. Yang ini apa Group ni A, kita boleh pakai formula. Yang itu kena tunggu dulu. Sebab yang itu kita boleh pakai ada formula, yang mana formula tu kita boleh set sama ada kita nak group A ataupun group B. Jadi dia ada beberapa option lah kalau kita gunakan formula. Tapi kalau autofill, ada sesiapa tahu tak macam mana? Ke Master Yo dah tahu? Kalau pakai formula, saya tahu. Anggap saya baru. Yelah, tak ada. Kalau pakai yang Saya ini, tanya saya untuk tak orang pasti. lain. Ada tak? Alah, Kelvin. dia lemah ni. Saya boleh guna Razak formula. pakai Workday International, betul? Sorry. Cik Razak. Region ni kita tunggu. Kalau pakai Workday International, memang kira dia akan bagi itulah hari kita boleh pilih sama ada kita nak gunakan bila hari cuti tu. Dekat situ. Sebenarnya kita boleh gunakan formula juga sebenarnya. Boleh straight away gunakan formula. Boleh. Tapi yang ini kalau katakan kita tak nak gunakan formula lah, kan. Sebab kadang-kadang kan kita macam nak cepat kan. Jadi kita boleh tarik-tarik je. Tapi betul juga saya faham ada yang kalau katakan yang daripada grup lain tu macam Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor kan. Dia memang
cuti dia adalah pada hari Jumaat dan juga Sabtu. Jumaat. Mm-mm. Ya. Jadi kalau Jumaat ini dan kalau Sabtu. kita tarik benda ni memang error nanti kan Betul. pada Dia tak petugasan. boleh. Yang autofill saya tak berapa pasti. Cuma yang macam Cikgu Azab cakap tu, dia pakai function yang tu boleh. Kita kadang tak apa, ni cuma basic dulu kan. Nanti kita masuk advance. Evan lari ya. Dia sebab dia apa tu, itulah saya kalau ni angan-angan je lah, kalau harap apa, kalau okey macam bolehlah kita teruskan insyaAllah kan. Maksudnya kita buat kelas ni macam tak stop kat sini, tapi insyaAllah bersambung lah kan nanti. Macam minggu depan ke kan. Itulah. InsyaAllah sedia membantu. Thank you. Itulah. Terima kasih. Okey, jom kita maksudnya apa Syuib? Kalau tarik dalam digit, kejap. Dia yang itu boleh, tapi yang itu dia ada dua. Kita boleh pakai text to column ataupun kita boleh pakai formula. Jadi kalau katakan yang text to column tu semua tu, saya rasa dalam lagi 2 minggu kot baru masuk yang tu. Saya rasa formula yang berkaitan dengan date semua-semua tu saya rasa saya masuk lagi dalam 2 minggu lah. Dia sebab dia apa tu? Sebab dia apa ni itulah saya punya angan-angan kan. Yang ini pun saya tak sempat cover lagi. So rasanya macam yang ini saya kena buat minggu depan juga kot rasanya. Soalan advance ni. Itulah. Okey, jap. Itulah saya kan nak minta maaf sangat-sangat. Boleh tak kita sambung lagi dalam 10 minit macam tu, boleh tak? Sebab autofill ni saya ada lagi yang saya nak kena cover. Boleh ke? Boleh. Boleh, Alhamdulillah. Okay, thank you. Okay, ada Silibus hari ni sampai mana? Ya? Silibus hari ni sampai mana? Itulah, saya rasa macam tak dapat lah masuk calculation. Silibus hari ni saya nak masuk autofill dengan flash fill. Dengan? Flash fill. Flash fill. Itulah, kalau dapat saya nak habiskan sampai flash fill je. Sebab yang calculation tu mungkin kena sambung juga minggu depan. Calculate apa tu? Calculation tu macam campur apa, autosum semua tu lah. Itu kalau boleh biar asingkan. Oh, asingkan. Okey. Boleh. Pengalaman saya better asingkan. Boleh. So yang ini nanti kita tengok nanti minggu depan insyaAllah. Okay. So jom kita sambung. Ada satu lagi yang saya betul-betul nak tunjukkan. Okay, macam mana, tapi kan saya rasa saya takut benda ni akan kacau kita punya skrin kat sini. Boleh tak kita tambah satu worksheet baru dekat sini? Yang ni, tekan je tanda campur ni untuk tambah satu worksheet baru. Okay, tapi kita akan datang balik ke autofill nanti Okay, untuk yang ini kadang-kadang kan cuba bayangkan kita nak masukkan tarikh. Tarikh tu adalah untuk setahun. Kan? Tahap kesabaran tu memang agak kena tinggi lah kan, sebab nak tarik sampai ke bawah kan. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak tengok macam mana kita tak perlu dapatkan hitam kurus tu tarik ke bawah. Okay, so jom kita pergi dekat A1. Okay, boleh tak masukkan tarikh 1 hari bulan 1 2022. Semua dah ke? Okay. Semua dah ke? Dah, okay. Kita pergi dekat home. Bawah butang autosum tu ada satu butang fill. Bawah butang autosum ada fill. Ambil series.
Okay, ambil series. Okay, dekat series ni ada beberapa option. Ambil kolom. Yang ini saya terus terang cakap. Kadang-kadang nak cepat saya selalu terlupa dekat sini. Yang ni wajib kena ambil kolom. Yang ni semua tak apa, dia akan autokan untuk kita kecuali kalau kita nak weekday, month dengan year lah. Macam yang kita tengok tadi. Okay, kemudian stop value ni masukkan tarikh 31 hari bulan 12 tahun 2022. 31 hari bulan 12 2022. Okay, lepas tu klik OK. Tengok apa jadi. Semua dah? Macam mana? Dapat tak? Ke tak jadi apa-apa? Okay. Dia macam ni. Pergi dekat A1 tu kena select. Lepas tu dekat home. Dia dekat sini. Bawah auto sum. Dekat sebelah kanan. Okay. And then ada fill. Ambil series. Okay. Lepas tu make sure column. 31st December 20. Okay. Then klik OK. Betul. Kan? Jadi kan tak payahlah tarik kan. Kalau tarik kan macam tahap kesabaran tu memang kena tinggi lah kan. Dia punya tahap kesabaran tu kena memang tahap gaban. Kan? Kalau kita nak tarik. Okay. Jadi bila kita gunakan cara ni, kalau katakan ada yang kita nak apa tu cepat ke kan, kita boleh gunakan cara ni. Ya. Okay, ada sebarang soalan? Kalau tak ada, kita tengok. Itulah autofill ni sebenarnya banyak benda tau. Lagi satu yang saya nak tunjuk, bukan lagi satu, macam saya kata tadi saya suka cakap lagi satu tapi sebenarnya lagi banyak. Okay, so apa yang kita boleh buat sekarang adalah kalau kita masukkan bulan dalam English kan, apa yang kita boleh buat adalah bila kita dah eja yang betul dalam bahasa Inggeris, kalau kita dapatkan hitam kurus, double klik, dia akan bagi kita daripada Januari sampai November sebab saya sampai 11 je. Jadi kalau saya tarik kat bawah, dia sampai Disember. Tapi biasanya kalau kita nak masukkan Januari dalam bahasa Melayu, dia tak tahu. Ya? Tapi Cik Jafri boleh try tak? Sebab Cik Jafri punya bahasa Malaysia kan, dia tu tak? Dia bagi tak? Cuba try, tengok. Yang lain boleh try untuk Monday Yang lain boleh try untuk Monday. So Monday pun bila kita dapatkan hitam kurus, kita double klik, dia akan bagi. Okay, dia kan satu kalau katakan untuk Excel kan, dia ada macam contoh kan bila kita nak typekan A, B, C, D kan. Kita memang kena type yang tu secara manual. Okay, dia tak macam dalam Word, dalam PowerPoint yang mana kita boleh setkan numbering untuk ABC semua. Jadi kalau katakan macam kita nak buat kan macam A, B, C semua tu, sebab kadang-kadang kita nak kena buat list. Kalau katakan kita nak buat macam ni, apa yang kita kena buat adalah kita kena setkan dalam Excel. Cikgu Jafri macam mana? Dapat tak?
ke dia bagi Januari semua? Dapat ya. Tapi yang kalender tu tak dapat tu, cikgu. Kalender yang mana? Yang fill tadi. Oh, okey, Yang tak apa. Januari Monday tu yang Oh, yang ni. hari tu dapat ya. Sebab dia bahasa Malaysia kot. Jadi bila bahasa Malaysia dia tak faham bahasa Inggeris kan, Januari, Februari tu. Jadi tu sebab yang Januari I tu cikgu dapat. Jadi maksudnya dia salah satu. Jadi tak apa, jangan risau. Kita boleh masukkan dalam Excel. Okey, jom kita pergi untuk masukkan dalam Excel. Pergi dekat file. Okey, dan kemudian ambil option. Okey, pergi kat file, option. Okey, dia ada dekat dalam advance. Dia dalam advance. Ya. Okey, dalam advance. Cikgu. Ya, saya. Untuk ubah apa tu, Januari ke bahasa Melayu kan? Yang ini. Kenapa tak format cell dia? Format cell kita kena buat setiap kali. So kalau kita guna cara ni, kita buat sekali. Selagi tak tukar komputer, kita boleh guna dia. Kalau macam format cell, macam sekejap kita kena tu kan. Macam bila kita nak buat contoh, bulan depan kita nak buka file baru kan, kita kena format lagi. So nanti bila kita lagi sekali kita buka file baru, kita kena format. So yang itu tahap kerajinan agak tinggi lah. Yang ini tahap kerajinan dia agak rendah. Macam tu. Okay. So pergi dekat advance. So turun ke bawah. Untuk tukar semuanya. Okay, dekat bawah ni semua nampak tak ada edit custom list. Okay, edit custom list. Dekat sini pergi dekat new list. Okay, so dekat dalam ni kita boleh typekan Januari kan, tapi huruf besar lah bagi dia cantik. Okay, lepas tu tekan enter. Lepas tu February, macam tu lah sampai habis. March, Mei pula. Tengok. Bulan pun lupa. Jun kan sampai habis sebab saya dah ada dah sebenarnya. Okay, so bila dah habis typekan ni, tekan add, ambil OK. Boleh import kalau katakan kita dah type siap-siap kan. Macam contoh yang saya buat ABCD ni saya import je. Sebab dia, itulah. Dia kalau rajin bolehlah buat satu-satu kat sini kan. Kalau macam contoh macam saya, macam yang ABC ni, semua ni saya type dekat Excel lepas tu saya import. Okay, semua dah ke? Okay Kelvin. Shui, betul. Weekday pun boleh set macam ni. Tak boleh, Shui. Sebab yang ini dia akan pakai tarik je. Dia tak tahu. Okay, semua dah ke? Kalau dah, ambil add, ambil OK. Saya kena cancel sebab saya dah ada. So yang ini pun OK juga. Okay, cuba tarik. Cuba ni. Buat Januari. Kemudian dapatkan hitam kurus, klik 2 kali. Dia kan macam contoh kan, macam ada department kan. Kalau sesiapa yang macam sentiasa kena typekan nama-nama department kan, guna cara tadi tu. Jadi kan bila guna cara tadi tu, type satu je department, dia bila kita tarik hitam kurus tu, dia akan ikut.
Dia tak semestinya kita start dengan Januari tau. Kalau kita start dengan Julai pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia dah tahu dah apa susunan dia. Dia tak semestinya macam kita start dengan apa yang pertama yang kita dah buat tadi. Semua okey ke? Okey, semua okey ke tak okey? Kalau okey, saya nak masuk topik terakhir. Sebab janji 10 minit, ni dah lebih dari 10 minit, kesian semua orang. Semua okey ke? Wah, semua tak layan, tak apa. Okey, okey. Okey, boleh tak kita pergi Okey. Lah, saya baru nak merajuk. Pergi dekat A30. Teruskan. Pergi dekat A30, boleh ke? Okey, tolong typekan Ahmad web Abu lah. Lepas tu letak sekejap. Nak letak nama siapa? Dah free, okey. Silap. Salah rumah pula. Mas, nama Mas apa ya? Payahlah. Mas, nama Mas saya. apa? Kan Mas. Mas. Sifu. Oi. Mas. Nama you apa Syuib? Lagi satu? Lau, okey. Mas tak layan. Tak apalah, Syafiq je lah. Mas tak nak layan. Mas Idayu, okey. Tadi macam ada, lepas tu dah hilang pula. Okey, semua dah? Dah ke? Dah Oh, Mas Ayu, okey. Siapa cakap Idayu tadi? Okey. So yang ini bila kita gunakan flash fill kan kadang-kadang macam kita nak gabungkan dua kolom ke kan ataupun mungkin kita ada nama panjang-panjang kita nak ambil dia punya apa yang pertama ke kan ataupun kita nak tukar huruf besar, kita nak tukar pada huruf kecil ke kan, semua tu kita boleh buat ya. Jadi kita boleh gunakan flash fill cuma macam kita yang sebelum-sebelum ni juga, flash fill ni dia tak ada formula. Jadi kalau katakan benda ni adalah yang setiap bulan kita kena buat, saya tak recommend guna cara macam ni lah. Tetapi kalau katakan benda ni kita cuma nak buat untuk masa ni je, kan kita nak cepat. Sebab kalau guna formula tu masalah dia adalah kita akan dapat extra column. Yang kadang-kadang kalau kita delete, kita akan dapat masalah pula bila kita delete sebab formula tu refer pada sel dia. Jadi kalau kita gunakan flash fill, kita nak buang mana-mana kolom yang tak perlu, dia dah tak ada masalah. Ya, sebab dia tak ada formula. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak gabungkan kolom A dengan kolom B dan kita pisahkan dia dengan space bar. So untuk yang ini, tolong typekan Ahmad Abu. Semua dah typekan Ahmad space bar Abu.
Tapi lepas kita dah type yang pertama tu, dia tak boleh tinggal lama-lama tau, dia cepat merajuk. Okay, lepas dah typekan Ahmad Abu tu, kena terus turun kat bawah, typekan J besar. Dapat tak yang ni? Dapat, terus kena tekan enter. Kalau tidak, dia memang kuat merajuk. Okay, tekan enter. So akan dapat. Ada yang tak dapat ke? Boleh ulang. Boleh? Sekejap. Dia kena delete. Okay. So kita pergi dekat Ahmad. Pergi dekat Ahmad pula. Kita pergi dekat kolom C, typekan Ahmad, spacebar, Abu. Okay. Lepas dah type Ahmad spacebar Abu, tekan enter. Typekan J besar. So akan dapat yang ini. Okay, kena terus tekan enter. Okay tak? Type laju. Okay, tak apa. Dia ada satu cara lagi. Type laju. Tak apa. Kalau tak jadi, tak apa. Dia ada cara lain tau. Jangan risau. Okay, type. Sorry. Saya minta maaf. Dia cuma boleh guna ni kalau guna 2013 ke atas. Saya minta maaf. Dia cuma 2013 ke atas je. Okay, so yang ini adalah Ahmad spacebar Abu. Okay, bila dah typekan yang tu, yang ni tunggu lama-lama pun tak apa. So dapatkan hitam kurus, klik 2 kali. Tapi dekat tepi tu ada option ambil flash fill. Tapi 2010 tak boleh yang ni. Okay. So kalau katakan nak tukar semua kepada huruf besar, semua okey ke? Cikgu tunjukkan untuk semua yang boleh. Kalau ni lah. Yang ini tak boleh sebab dia itulah, sebab flash fill ni memang tak boleh. Dia cuma 2013 ke atas je. Jadi kalau yang 2010. Jangan gunakan flash fill lah kalau boleh. Dia depends lah kalau katakan apa tu. Dia depends kalau katakan yang apa tu yang tak gunakan flash fill tu kena dia kena gunakan formula. Yang itu tak apa. Yang itu akan datang. Jangan risau. Yang formula tu memang akan ada lah. Dia kadang-kadang memang gunakan flash fill option baru dia dapat betul. Siapa yang ladang banting tu? Mas type sepantas kilat. Okay. Okay, so tu adalah flash fill. Jadi kalau yang macam saya kata tu, kalau katakan siapa nak tukarkan dia kepada huruf besar pun boleh juga. So ni boleh tukar pada huruf besar semua. Jadi kalau kita select, okay, double klikkan dia. Kemudian dekat sini kita boleh gunakan flash fill. Jadi dia boleh jadikan pada huruf besar juga. So flash fill ni kelebihan dia adalah kalau katakan kita nak buangkan kolom-kolom yang lain, dia dah tak ada masalah dah. Sebab kalau katakan kita gunakan formula, masalah dia adalah bila kita nak copy paste tu, kita kena copy paste cara lain. Yang itu kita akan belajar, insya-Allah. Saya pun tak berani nak janji. Tapi kita akan belajar juga. Kan sebab itulah sebab angan-angan saya nak masuk ni kan, lepas tu barulah tersedar daripada lamunan, tak sempat. Itulah Syui, yang itu pun sebenarnya nak masukkan guna formatting ni. Kononnya lah kan. Lepas tu yang formatting ni patutnya macam nak insert row, delete row, semua tu. Dia itulah, insya-Allah ada rezeki kita sambung minggu depan. Okay, ada sebarang soalan?
Tapi Cikgu Jafri dengan Syuwe jangan lari saya rasa sebab saya pakai Office 365 kot. Cikgu Jafri dengan Syuwe jangan lari sebab yang tadi kita janji nak share screen kan? Mana sekejap, meeting option. Okey. Syuwe, tadi ada problem dengan tu kan? Okey, roll. Okey. Right. Apa ni? Tadi kan yang tekan control enter tak jadi kan? You nak share screen tak? Tak apalah. Okey. Cikgu Jafri nak share screen ke? Nak share screen, tak apa, dia Microsoft Team ni dia boleh buat rampasan kuasa. Dia kan nak share screen ada dekat ni, sebelah mikrofon tu, ada arrow ke atas. Okey. Mana Excel ni? Oh yang WPS ni dia memang lain sikit. WPS dia memang dia ada beberapa yang tak boleh buat juga. Banyak setting yang lain ni cikgu. Betul. Sebab dia free kan? Jadi tu sebabnya. Tapi kan cikgu-cikgu boleh gunakan dekat office.com tu cikgu. 365 tu. Dia office.com tu dia bagi yang free version untuk Excel juga. Tapi masalah dia adalah kalau kita nak buat formula je, dia macam banyak formula tak boleh. Tapi kalau macam sekadar macam kita nak buat macam pengiraan biasa semua tu kan, tu tak ada masalah. Nak ada Office 2019 PM saya. Okey. Mesti ada special price ni kan Sifo? Alah, biasa free of charge. Semuanya free of charge. Okey bang, insyaAllah nanti saya PM. Terima kasih. Okey. Okey, so minggu depan boleh guna dah. Okey. Ada sebarang soalan lagi ke? Cik Carol punya tu ada A semua tak jadi ke kenapa? Yang A tu. Sebab dia kan yang A, B, C, D tu kan kena masukkan dekat file option. Nanti kan bila kita tarik, sebab macam saya kan saya selalu macam guna A, B, C tu. Ataupun yang guna huruf Roman tu. Boleh. Kejap, saya tunjukkan. Boleh saya share screen tak? Kejap. Carol nak tanya, boleh saya share screen sekejap. Boleh. Dia kan kalau katakan contohlah kan macam yang ini dia macam contoh kan yang ini dia macam terlalu kecil ke apa kan. Jadi apa kita boleh buat adalah kita klik dekat select all. Kan tadi kita tengok ada select all kat sini. So kita select, pergi je dekat mana-mana ni, kita double click. So dia akan adjust macam tu. Okey tak? So tapi dengan syarat kita kena, tapi pastikan yang first column ni, kalau dia ada title tu dia susah sikit lah. Dia jadi susah sikit sebab dia akan tengok mana yang paling panjang tu yang dia akan ikut. Tapi kalau katakan macam nak senang, contoh macam yang tadi ni kan, katakan dia punya banyak yang, contoh yang ni kan dia macam tak cukup tempat. Jadi kita select je yang ini. Select.
Lepas tu pergi je kat mana-mana, dia tak kisah. Pergi kat tengah-tengah, dapatkan arrow kiri kanan. Kan dekat divider tu, right click, double click. Macam tu. So nanti dia akan okey. Okey ke semua? Ada sebarang soalan? Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak. Okay, sudi join sesi kita. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Yang itu masih lagi dalam asas. Ya, sebab asas kita sebenarnya banyak sebenarnya. Jadi bila kita dah habis asas, baru kita akan masuk dengan formula-formula yang lebih lagi lah. Ya. Okay, so kita jumpa lagi Minggu depan insyaAllah. function. Minggu depan Function tak kelas boleh. bila? Tak boleh, banyak lagi. Sebab calculation, auto sum, lepas tu nak kena tunjuk macam mana nak buat calculation yang lebih cepat lah. Macam tu. Lepas tu kita nak tengok macam mana kita nak ubah. Contoh kita type dekat worksheet 1, macam mana kita nak dapatkan apa yang kita type tu ada dekat worksheet sampai worksheet 5. So maksudnya worksheet 1, 2, 3, 4, 5 ada apa yang kita type dekat worksheet 1 macam tu. Okay, so kalau tak ada, saya minta maaf kalau ada tersalah cakap ke, terkasar bahasa ke, ataupun ada yang tak layan soalan ke sebab tak perasan. Okay, so kita jumpa lagi waktu yang sama minggu hadapan. Alhamdulillah. Terima kasih.